Terima kasih saudara Awang Hadia. Tapi kita pindah pula kepada Datuk Muhammad Taufik sebagai Presiden Institut Integriti. Sabar ni, ada soalan ni. Sejauh mana Datuk melihat masalah campur tangan parti yang memerintah dalam kepolisian negara, dalam pesurat khabaran, itu sebahagian daripada tugas dan tanggungjawab institut ini? Saya ingin mengolah dari perspektif yang sedikit berbeza. Yang pertama sekali, kalau tanya saya, satu daripada tugas kami ialah untuk menentukan keintegritian dalam sektor politik, integriti politik. Banyak tugas-tugas kami, dan the biggest failure ataupun yang tidak dapat kami lakukan dengan sebaik mungkin ialah dari segi menentukan bahawa adanya tahap integriti di dalam political system di negara kita ini. Dan kajian-kajian kita telah buat di mana bukan sahaja nak mengatakan satu pihak, tapi kedua-dua pihak, di mana menjadi satu pada pandangan masyarakat umum bahawa mereka dah naik muak dan naik jelek berkenaan dengan apa yang berlaku dalam environment politik kita pada masa ini. Sebab itulah satu daripada kajian yang kita buat menunjukkan bahawa sangat susah kita mendaftar orang-orang baru, pemuda yang the younger generation, mereka yang baru saja boleh didaftarkan. Sehingga kan kalau tidak saya statistik sehingga mengatakan lebih kurang 3 ke 4 juta mereka refuse ataupun tidak mahu mendaftarkan diri kerana keadaan politik kita yang tidak merangsangkan. Apakah impact dia kepada negara kita masa hadapan? Bukan sahaja salahnya satu belah pihak, tapi semua pihak. Bila kita lakukan kajian ini, kita ambil kira dari segi responden kita, sama ada dia political party, PAS ke, DAP ke, UMNO, semua adanya dia punya percentage yang tertentu yang telah kita tetapkan. Responden mengatakan bahawa mereka naik muak, satu, mereka tidak percaya kepada ahli politik. Ini pada masa ini ada bertahap di lebih kurang 35%. Bukan saja orang UMNO, tapi orang PAS pun baik, orang yang menyokong DAP pun baik, memandangkan bahawa ahli-ahli politik kita ini tidak memberi satu contribution kepada pembangunan negara. Hanya duk bertelengkah, duk sibuk nak dapatkan kuasa saja. Saya tidak ada kena-mengena. Ahli IIM termasuklah ahli-ahli PAS, ahli UMNO, ahli DAP. Saya pun baru habis satu program di Kelantan di mana yang amat berhormat Menteri Besar sendiri officiate besar ini. Kami buat semua saja. We are in the middle. Kita di tengah-tengah. Tapi pandangan saya dan pandangan masyarakat yang kita tanya tahun 2010, mereka mengatakan bahawa tidak adakah satu sistem politik yang baru yang boleh membangunkan kita, negara dan sebagainya. Saya sebut peratus dia. Kalau kita tanya, adakah ahli politik sentiasa menjadi juru bicara rakyat? 30% kata, no, this is stupid. Ini bukan, tidak langsung. Apabila tanya wakil rakyat sedang dihubungi, 44% kata tak ada. Dia duduk sibuk dengan keluarga dia saja. Baik di PAS, baik UMNO, baik DAP, baik, sama saja. Pasal kita tanya soalan ini kepada mereka di dalam negara negeri-negeri yang juga sebelah sana. Jadi ini menunjukkan bahawa saya ingat sistem politik kita ni perlu berubah. Kalau tidak, kita tidak ada kehadapan masa depan. Daripada kajian Institut Integriti, ternyata rakyat Malaysia ini belum sampai ke tahap kematangan yang diperlukanlah. Ya. Tapi soalan saya tadi, sejauh mana integriti kepolisian dan kewartawanan tu, walaupun kajian dah mendalam, nampaknya tak masuk ini, macam mana tu? Itu baru bukan imam, belum lagi jawab. Kenapa ada ke tangan saudara sakit ke apa yang buat gini? Biasalah. Tapi apa yang berlaku kan? Kalau kita lihat misalnya, mungkin dari segi freedom of the press, ada banyak yang mengatakan bahawa tidak ada freedom ataupun kesenangan untuk berbagai pihak menyuarakan pendapat mereka. Tapi pada masa ini, kalau kita tanya pada
mana-mana pihak pun, semua sekali information ini dah ada, cuma dia punya media saja berbeza. Mungkin tidak ada syarikat yang nak membuka ataupun dibenarkan untuk buka surat khabar dipanggil media biasa, tetapi information yang dapat di halayak ramai pada masa ini adalah terbuka daripada berbagai-bagai pihak, sehingga kan kalau kita tanya sesuatu perkara itu, dia punya reference point daripada blognya, daripada Twitternya. Jadi persoalan sama adanya freedom ataupun tidak untuk menyuarakan pendapat, pada saya tak bangkit. Kalau tanya pasal pihak polis, saya dah banyak bekerja dengan Tan Sri semasa beliau IGP. Kita punya tugas adalah untuk menentukan bahawa keintegritian polis ini boleh dipertingkatkan, dan kita banyak berusaha dan banyak ada result. Boleh dipertingkatkan lah. Ya, memang boleh. Mana-mana pun. Saya ingat Datuk Moderator pun boleh pertingkatkan. Ya, saya sedang mempertingkatkan. Apa yang saya sebutkan di sini, bukan negara kita ni bukan semua 100% perfect. Negara kita ni bukan 100% perfect. Tidak ada perfect. Tapi banyak. Semalam kita dikeluarkan CPI Index ataupun Corruption Perception Index, rasuah meningkat, tetapi banyak lagi ruang untuk kita meningkat. Ini bermakna bahawa semua orang perlu membantu antara satu sama lain. Ya, memang ada sistem kita yang perlu diubah, saya akui, tapi kita perlu sama-sama. Jangan kita nak menuduh ataupun memberi pemahaman yang tidak membantu. Okey, Tan Sri dan juga Datuk dan semua. Saya rasa kita sudah sampai ke pusingan kedua. Pusingan ini kalau saya tidak silap, kita akan hala dengan soalan-soalan sama ada daripada bawah ataupun barangkali daripada saya sendiri. Jadi tadi saya ada terima 1-2 soalan yang awal-awal kita bekalkan kepada saya. Iaitu kita hala pada Tan Sri dulu. Ada kebimbangan pihak tertentu bahawa gejala samseng ataupun persaingan yang semakin hebat dan dahsyat, ini akan membuah keadaan huru hara katanya. Apakah itu satu cara untuk membantu pihak pemangkang daripada mara supaya mereka ini tidak disokong, ataupun polis sendiri merasa sedemikian bahawa keadaan boleh membawa kepada sesuatu yang menggerungkan selepas pilihan raya berlangsung dengan kemenangan besar pihak itu ataupun pihak ini? Ramai ada kalangan anggota masyarakat mula bimbang, apakah ini suatu propaganda, suatu imej yang diada-adakan untuk muslihat tertentu? Terima kasih. Beginilah yang saya kata, setiap negara demokrasi kita memerlukan pembangkang juga. Kadang kalau sebuah negara itu tadi hanya tidak ada pembangkang, maka kerajaan yang sediakan bermaharaja lela pula, no check and balance, right? Jadi pembangkang perlu, tetapi kita berkendakkan pembangkang yang berkualiti. Yang berkualiti bermakna di sini yang tahu peranan dia, bukan main bangkang-bangkang saja. Ini main bangkang-bangkang saja tak boleh. Kita tahu peranan dia, satu. Yang nombor dua yang saya letakkan di sini, tuan-tuan dan tuan-tuan berhak untuk mengadakan perhimpunan awal. Ya, boleh berarak ataupun boleh muat. Tetapi di Malaysia ni saya lihat, bila you nak adakan perhimpunan sampai you tutup jalan raya, itu tak boleh. Tutup jalan raya. Bukan tutup jalan raya, you pasal you sampai berjalan di atas jalan raya ramai-ramai. Tak boleh begitu. Kalau di negara barat, kalau di negara barat, tolong saya cakap dulu. Kalau di negara barat, kalau you nak buat perhimpunan ke, nak berarak ke, polis akan escort. Jangan ramai-ramai. Tetapi oleh kerana you ramai-ramai untuk jalan, ini masalah dia dah satu kesalahan lagu. Jadi kalau berkendakkan bantuan, cakap dengan polis betul-betul. Tetapi you dah menganggap polis ni tadi side kerajaan, polis dah jadi you punya enemy. Itu tak boleh begitu. So polis ni akan membantu, tapi kena buat sebagai kawan dengan dia lah. Jangan anggap sebagai dia musuh. Bila nampak polis yang anggap musuh, susah lah. Itu masalah dia. Ya, itu masalah. Kerana dulu saya benarkan, bukan tak benarkan. Di Kelantan tu kita buat kan, kita benarkan. Ya? Tak, kalau buat tak betul lah, pasal polis ni menjaga keamanan dan ketentraman awam. Kalau dah baling batu, baling botol, kena lah tangkap.
Lah. Mula tak mula dua-dua kena tangkap. Itu masalah dia. Kerana kita nak adil kan? Keadilan. Apabila kita siasat, dua-dua kita kena siasat. Bukan satu pihak je kita kena siasat. Pasal benda ni kita kena tengok betul-betul. Itu satu. Jadi di sini bukan kita propaganda atau untuk menakut-nakutkan. Kerana perkara yang tidak terkawal akan boleh menjadi masalah. Ya? Contoh macam 13 Mei. Saya tak mau cakap begitu. 13 Mei tak boleh wujud lagi dalam Malaysia. Tetapi kita tak mahu jadi macam 13 Mei lagi. Itu sebagai satu peringatan. Kerana kita berkehendakkan sebuah negara yang aman. 13 Mei ada unsur-unsur komunis, CUF dan macam-macam lagi. Itu sebab timbulnya jadi 13 Mei itu tadi. Tapi sekarang komunis dah tak ada. Tetapi kita sekarang ni nak membina negara yang baik. Jadi buat betul-betul lah. Itu yang perlu saya rasa. Saya ingat satu pendapat yang sangat menarik kerana dengan kepastian seperti itu kita mengharapkan tidak ada huru-hara. Sebab kalau di negara-negara lain, bukan di Malaysia lah, huru-hara seperti itu boleh mengundang campur tangan tentera, rampasan kuasa dengan segala padah yang buruk yang berpanjangan. Sebab yang menjadi ahli politik ialah jeneral-jeneral yang juga korup bangkali. Ataupun lagi apa imej negara yang tercalas dengan pelancong, pelabur dan pelajar tak mau datang lagi. Dan ketika untuk memulihkan kembali imej itu juga akan menjadi suatu bebanan. Jadi assurance ataupun kepastian dan Tan Sri ini sangat baik untuk memastikan tidak berulangnya sejarah sebagaimana yang berlaku di negara-negara lain. Jadi semua kena bersama-sama. Kita tidak mahu jadi sebuah ada juga orang kata negara Tan Sri sebagai seorang pengkhianat sekali. Macam mana tu? Saya bukan berkhianat. Orang kata kalau you dalam kumpulan itu, bila you ada orang kata kalau you dalam sebuah kumpulan you nak mengubahkan, orang tak mau dengar. Jadi bila dah tak ada apa-apa ni, kita kena cakap lah. Jadi pasal ini adalah untuk kepentingan anggota-anggota kita sendiri. Jadi itu seorang pendekar yang dianggap pengkhianat. Jadi kita kembali soalan kepada yang berhormat. Walaupun telah dijawab, bagaimanakah rasa dan perasaan seandainya Barisan Nasional itu diterjemahkan menjadi parti pembangkang? Yang gagap bukan saya, yang gagap dia insyaAllah. Terima kasih Datuk Pengerusi. Barisan Nasional telah membentuk kerajaan daripada zaman kita merdeka. Dan yang akan memastikan Barisan Nasional ini akan terus kekal oleh rakyat. Dan dia berdasarkan atas gerak kerja yang telah kita lakukan. Yang akan memastikan Barisan Nasional kembali meneraju negara ini ialah rakyat Malaysia yang mana kita dahulukan mereka. Terima kasih. Jadi bagi yang berhormat tak ada masalah lah. Cuma kita tak pasti yang lain bermasalah atau tidak, kan? Sebab maklum sajalah, bila kala kisah lama 30 tahun, 40 tahun dulu terbongkar. Jadi yang berhormat tak ada masalah tu. Itu. Jadi kalaulah sudah ada pengalaman sebagai parti pembangkang yang menjadi kerajaan di Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang dan seumpamanya, adakah dengan pengalaman itu mencukupi untuk parti pembangkang membentuk kerajaan untuk suatu jangka waktu yang lama? Ataupun itu sebagai suatu selingan dalam sejarah dia? Saya rasa berdasarkan rekod yang ada sekarang, saya rasa apa yang berlaku di Kelantan, di Kedah, di Selangor dan di Pulau Pinang dan di Perak, kalau kita tidak ditumbangkan dengan cara yang tak bermaruah, saya percaya dengan rekod yang ada sekarang ini, saya rasa rakyat boleh menilai bahawa kalau sekini kita mental dekat pusat, kita boleh menunjukkan prestasi lebih baik daripada apa yang ada. Dalam keadaan bila kuasa di negeri ini begitu terhad, banyak dan
dengan sumber kewangan yang tidak sama kalau kita memerintah peringkat pusat. Dan tentulah saya percaya diplomasi yang kita ingin buat mungkin dapat dilaksanakan dengan lebih efektif kalau kita memerintah Putrajaya. Dan kita lihat di Kelantan dalam keadaan kita dianaktirikan berapa lama. Mana pada sejarah negara dunia lain apabila satu negeri memerintah kita apa dijamin oleh perlembagaan pun dizalimi. Sebagai contoh, masa mula-mula Kerajaan Kelantan menang, dalam perlembagaan ada dinyatakan bahawa per capita grant itu mesti diberikan kepada Kerajaan Kelantan. Tapi kalau untuk tahun ini dia bagi tahun depan. Ini adalah satu penganiayaan. Apabila Kerajaan Terengganu apabila mental tahun 99 hapuskan tol, maknanya kita janji apa kata betul boleh buat. Tapi apa yang diterima apabila kita cuba mengurangkan beban rakyat, Kerajaan Internasional akan rasa hasad dengki menzalimi rakyat dengan menarik royalty. Inilah politik. Kalau ini bukan politik something, kalau ini bukan politik bully, ini nak panggil apa lagi? Inilah politik. Kata orang politik something of the highest order. Tidak menghormati pilihan rakyat dengan mendera rakyat apabila kerajaan yang sama ingin membantu rakyat. Dan apabila Kerajaan Kelantan royalty tidak tapi royalty yang ada agreement pemerintah tak memberi. Tapi bila kerajaan faham diberitakan akan ada petrol, tiba-tiba nada pihak bersenjata itu dah lain. Sedangkan dia tidak mengetahui dan dia mungkin tidak menjangkakan kalau dia beri royalty kepada kerajaan faham, mungkin juga kerajaan baru yang akan menerima royalty tersebut. Bagi saya percaya rakyat dah matang, rakyat dah dapat menilai bahawa dalam keadaan kongkongan, dalam keadaan halangan yang tidak bermaruah, tidak bertamadun dilakukan Kerajaan Kelantan masih lagi berupaya menunjukkan rekod prestasi yang baik, dan ini seharusnya menjadi ukuran rakyat untuk membuat perubahan yang besar di peringkat pusat. Maknanya penafian royalty itu sebahagian politik something lah. Kalau orang hanya something dia boleh buat begitu. Betul. Something ini dia tidak terkawal oleh undang-undang. Dia tidak lihat undang-undang, agama jauh sekali. Kalau mereka berpegang kepada agreement dalam Islam, al-muslimun ala syurutihim, orang Islam terikat kepada dia Rasulullah. Rasulullah kata, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai umat dalam kamu tunaikan janji. Ada janji kita kena tunaikan. Tanpa mengira warna politik, tanpa mengira parti mana yang memerintah. Kalau mereka diberi mandat dari rakyat, ada perjanjian, sepatutnya negara yang begini, negara peringkat pusat seharusnya tidak mengkhianati perjanjian ini. Kenapa harus dizalimi rakyat yang tidak berdosa kerana hanya memilih sebuah parti yang tidak sama dengan di peringkat pusat? Ini bagi saya adalah something of the highest order. Okey, Datuk yang mengendalikan Institut Integriti ini. Dan setelah kita mendengar luahan daripada ketiga ahli panel dan perasaan masyarakat berhubung dengan politik something, apakah istilah politik something sudah pun terungkap dalam kamus dan pembandadaraan kata Institut Integriti Nasional, ataupun masih asing lagi bagi? Pada saya, macam daripada peringkat permulaan lagi saya dah sebut bahawa kita perlu berubah. Walau apa pun kita punya faham politik, sama ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan, untuk masa depan negara kita perlu berubah. Walau apa pun keadaan di masa ini, kita terpaksa berubah, dan cara berubah kita pulang pada saudara-saudari sekalian yang pertama sekali pendidikan, ya. Jadi kalau kita sebut dari segi integriti politik, kita lihat pada masa ini bahawa kebincangan ahli politik itu berlaku di mana-mana, baik di kiri ataupun kanan, sama ada parti itu parti pembangkang di sebuah negeri ataupun pentadbiran kerajaan di sebuah negeri yang berkenaan. Jadi tidak ada boundary yang mengatakan hanya kumpulan ini sahaja yang tidak berintegriti dari segi politik. Saya ingin menyentuh, saya bukan orang politik, saya tekankan apa yang disebutkan oleh Encik Mak Hanifah tadi, ya. Bila sebelum saya mengendalikan Institut Integriti ini, saya bekerja sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Luar Bandar. Dan untuk makluman saudara-saudari sekalian, setahu saya pada masa itu saya menjaga peruntukan.
negeri Kelantan adalah satu daripada negeri yang terbesar sekali peruntukan pembangunan. Saya oil royalty saya tak tahu, tapi dari segi pembangunan, kerana keadaan kemiskinannya agak begitu tinggi, jadi Kelantan mendapat peruntukan yang satu daripada negara-negeri yang besar, termasuklah Sabah dan Sarawak. Jadi kalau kita nak menyalahkan pada satu aspek saja, kita perlu melihat keadaan pentadbiran secara keseluruhan. I'm not in defense of the government, tapi ini apa yang saya buat apabila saya bertugas dulu. Saya dah pension 7 tahun, sekarang saya tak tahu. Tapi pada masa itu Kelantan mendapat peruntukan yang sepatutnya diperuntukkan kepada rakyat miskin. Ini hakikat. Jadi pada masa ini apa disebutkan tentang royalty saya tak tahulah. Ya. Tapi walau apa pun, kalau saudara-saudari sayangkan kepada anak cucu kita di masa hadapan, kita perlu berubah. Tapi pemahaman perubahan saya lain daripada saudara-saudara. Ini perlu dipahami. Pada saya perubahan lain daripada apa yang disebutkan oleh saudara-saudara. Kalau kita nak berubah, kita sama-sama untuk menentukan sistem politik kita ini dapat diperbaiki. Saya akui bahawa keadaan kita perlu berubah. Tapi yang you sebut perubahan lain definasi dengan saya. Ini akan pun Satu yang juga menarik kerana sorotan dan saranan daripada Datuk itu ialah ke arah perubahan yang positif. Yes. Cuma dalam luahan Datuk tadi, Datuk tak menjawab. Apakah persoalan politik Samseng sudah ada dalam kamus dan pembendaraan institut di tengah Malaysia? Macam tadi Datuk Moderator, tadi itu bukan imah, ini jawapan betul. Macam saya kata pada pertengahan tadi, satu daripada kerja saya ialah untuk membangunkan integriti politiknya di dalam negara kita. Dan saya sebutkan di sini bahawa ini adalah kegagalan sehingga hari ini. Belum lagi. Jadi kalau nak disebut apa pun definisinya, politik kita agak berada di satu tahap yang kurang baik. Moderator ataupun sinar harian mengatakan politik Samseng. Saya tak gunakan politik Samseng lah, tetapi perlu diperbaiki untuk masa depan anak kita. Macam mana saudara-saudari menjerit pun pada pagi ini, pada petang ini, kalau kita tidak berubah, anak kita lagi teruk menjeritnya nanti. Jadi Bang Ali begini Datuk, mereka menjerit mengarah kepada perubahan. Tapi stres saya Datuk Moderator, perbezaan cara definisi perubahan itu. Jadi mereka ini mau mengubah perubahan. Okey, saya rasa kita telah mendengar pandangan, pemikiran, idea yang sungguh bernas daripada keempat ahli panel. Dan saya rasa tentu sekali apa yang terungkap dalam pemikiran saya hari ini ialah bahawa demokrasi seharusnya tunduk kepada tradisi barangkali, iaitu tradisi yang memuat sejarah Malaysia, tradisi yang memuat segala peradaban yang sudah terangkum dalam sejarah yang dimaksudkan itu. Demokrasi yang tunduk juga kepada nilai-nilai universal, berhubung dengan demokrasi di Barat pun, di Amerika, di England, di mana ada penghormatan kepada pihak-pihak tertentu termasuk pihak pembangkang, sambil menginstitusi dan melembagakan pihak pembangkang itu, sebagaimana Parti Konservatif melihat Parti Labour di England ataupun Republican melihat Parti Demokrat di Amerika ataupun seumpamanya. Artinya demokrasi yang tunduk kepada tradisi, dan lebih pada itu ialah kepada tata susila yang tinggi, nilai etika yang lebih murni ataupun nilai-nilai peradaban itu, supaya negara kita Malaysia ini dengan wawasan seperti itu mampu melahirkan mencorak demokrasi yang bertradisi seperti ini. Barangkali apakah pandangan dalam pusingan terakhir ini, dalam waktu yang sesingkatnya dapat diberi oleh keempat-empat ahli panel ini, berhubung dengan perubahan masa depan Malaysia hasil daripada demokrasi dan tradisi ini, apa dia?
saya punya harapan. Pasal saya juga rakyat Malaysia. Saya telah berumur sekarang, tentu hidup lama lagi. Saya juga ada anak cucu saya untuk hidup lama, itu penting. Dan di sini saya ingatlah, kalaulah mengatakan bahawa Barisan Nasional menang, mereka perlu berubah untuk membetulkan keadaan. Satu. Yang kedua, kalaulah pembangkang menang, janganlah pula jadi samsing politik. Itu masalah. Okey, okey, 1 minit daripada Yang Berhormat sebelum kita buka setengah jam. Apa rumusan? Okey. Bagi saya, masa depan kita ni, pilihan raya ini merupakan satu medan yang mana kita akan mengujah rakyat memilih kerajaan dan juga wakil parti. Yang paling penting yang akan menjalankan pilihan raya ini ialah Suruhanjaya pilihan raya. Kita sebagai pemimpin harus memberi kerjasama kepada mereka dan cuba membentangkan cara-cara yang bagaimana mereka boleh merangkumi mengadakan satu syarat-syarat yang telah dikenakan. Dan kita harus berkuasa kepada SPR untuk mengambil tindakan kerjasama kepada polis. Kerana ini merupakan dua badan yang akan mengawal pilihan raya. Sebagai parti politik, sebagai ahli-ahli wakil rakyat, kita harus mengikut tata cara, mengikut undang-undang dan juga mungkin ada satu MOU persetujuan di antara wakil rakyat, parti calon-calon parlimen, Dewan Undangan Negeri, di antara parti-parti politik dengan SPR, dengan PDRM dan sebagainya. Satu memorandum of understanding dapat diwujudkan supaya apabila berlaku masalah-masalah ini, maka mereka boleh mengambil tindakan terhadap calon tersebut. Okey, terima kasih. Saudara Muhammad. Bagi saya, sama ada politik samsing ini berjaya kita dapat hapuskan kekurangan ataupun dia akan terus subur, tergantung kepada sejauh mana parti-parti politik dan aktor-aktor politik ini bersedia to embrace ataupun untuk menerima politik baru, iaitu politik yang berdasarkan keterbukaan, ketelusan, tolerance dan juga bersedia menerima kepelbagaian pendapat dan pandangan. Dan saya rasa kalau sekiranya elemen-elemen ini disuburkan, saya percaya masa depan untuk kita melihat Malaysia yang baru keluar daripada kongkongan politik-politik yang lama itu, berjaya kita akan Okey, terima kasih. Datuk, macam mana? Saya tak mau sebut tentang perubahan, disalah tafsirkan. Tapi pada saya, harapan saya lah, saya berharap sesiapa pun yang dipilih dalam PRU13 ini, wakil-wakil rakyat, sama ada di parlimen ataupun di Dewan Undangan Negeri, diberi grounding terhadap beberapa perkara. Yang pertama sekali dari segi perlembagaan, yang kedua dari segi rukun negara. Kerana ini adalah asas kita untuk mentadbir negara dengan baik. Jadi pada saya, ini harapan saya. Pada masa ini, sebelum ini, tidak dilakukan dengan begitu terperinci. Kalau dapat kita membelenggu tenaga yang ada pada wakil rakyat, siapa pun yang dipilih, itu terpulang pada rakyat. Bukan pulang pada kita saja, tapi pada rakyat di luar sana. Mereka perlu dipertingkatkan dari segi pemahaman dan juga diperkirakan kepada perlembagaan dan juga rukun negara. Okey, terima kasih Datuk. Nampaknya semua bersetuju supaya kita menjurus kepada suatu peningkatan. Barangkali daripada politik samsing menjadi politik siuman dan suatu hari politik suci. Saya ingat 3S tu ya. Samsing, siuman, suci. Jadi setelah bersidang selama 1 jam setengah, alhamdulillah perhimpunan kita ini menjadi perhimpunan yang juga tidak samsing, alhamdulillah. Perhimpunan siuman. Jadi saya akan bukakan waktu setengah jam yang masih ada ini kepada saudara-saudari untuk menghitangkan soalan seringkas yang dapat dan tujulah kepada mana-mana ahli panel untuk mereka uruskan. Jadi sini ada satu soalan diikuti oleh saudara. Nanti depan ya, nanti saya akan turuti dengan saudara. Ringkas saja, tidak ada syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan saya, Profesor ni pun saya kenal lama dah. Baru sebentar tadi Profesor mengatakan tentang demokrasi. Kita tak boleh taklukkan demokrasi itu menurut anak kita. Pasal demokrasi ini bukan kita yang cipta, digrade. Taklid itu pun orang kampung, orang Iban di Sarawak itu tak faham apa demokrasi. Apa lagi kita di sini? Tadi ini ditambah banyak-banyak.
Ada dua pilihan saya kena tengok, Islam dan demokrasi. Kita kena perkenalkan demokrasi itu menyeluruh. Apa makna demokrasi? Demos dan demokrasi itu grade bahasa ketua. Satu, tantang something, suka tak suka akan ada. Bekas Ketua Perdana Negara barangkali ingat peristiwa di Singapura. Saya datang ke Singapura sebulan selepas Malaysia merdeka. Saya tahu pergerakan di Singapura. Saya rajin membaca. Di Kuala Lumpur naik kerana adanya ya. Ini cerita lama. Ya. Jadi something suka tak suka akan ada. Ya, okey. Akan ada. Yang kedua, orang politik ni. Yang kedua nanti kita. Saya banyak nak cakap. Nanti kata dua saja. Saya jadi orang politik. Diam, saya bersatu minit ni. Okey. Orang politik ni, kata guru saya, mesti ada ideologi. Politik mesti ada musuh, tetapi musuh tak boleh dielakkan kalau boleh sedikit saja musuh. Guru politik saya mengajar, siapa pun Okey, cukup dah tiga. Kita dah dengar. dan orang politik mesti ada ideologi. Dia sosialis kah, Islam kah? Jadi terima kasih. Ada tiga benda, demokrasi, ideologi dan something. Itu komentar je lah. Kita boleh bertemu, kita bincang panjang. Saya tajuk tu saya minat juga. Saya amat minat. Tapi untuk hari ini kita tak jawab lah kan. Sedang ujung yang kat tangan. Ujung yang kat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Pengerusi Ahli Panel, saya nak mohon penjelasan. Tadi Tan Sri ada katakan, termasuk Profesor kata, rakyat Malaysia ni tak berhenti-henti berpolitik. Saya berpendapat bahawa rakyat Malaysia ni terpaksa berpolitik 5 tahun kerana dia tak tahu tarikh pilihan raya. Yang tahu hanya Najib dan Rosmah sahaja. Yang kedua, tadi ada ahli panel mengatakan bahawa kita menari di padangan tak sama rata. Saya nak bagi contoh. Perhimpunan Agung UMNO 30 hari, 30 malam semua media siarkan. Muktamar PAS 30 saat aja disiarkan. Mana ada keadilan? Yang ketiga, Banyak ni. tadi Tan Sri kata polis ni kalau buat ceramah di markas sendiri, polis tak ambil apa-apa tindakan. Di markas Tarbiyah PAS Pusat, saya pernah mengalami polis naik atas pentas arah berhentikan ceramah. Markas Tarbiyah PAS Pusat adalah markas PAS sendiri, PAS Pusat punya. Naik pegawai polis minta Mustafa Ali yang jadi pengurusi waktu itu berhentikan ceramah. Apa benda ni? Sebenarnya ada 3 komentar, tapi 1 soalan saja mengenai PAS tu. Yang berhubung dengan tarikh politik itu saya pun tak pasti Najib dan Rosmah pun tahu pun. Itu saya tak tahu juga. Saya tak tahu. Jadi Tan Sri jawab tentang permit dulu. Dalam ceramah, walaupun di tempat sendiri, ada peraturan dan ada juga ya betul. Nombor 1, jangan kita memainkan unsur-unsur fitnah dan juga unsur-unsur hasutan. Kalau kita mainkan unsur-unsur fitnah dan hasutan, dia adalah salah dari segi undang-undang hasutan. Itu sebab kadang-kadang diminta untuk berhenti. Ya. Jadi kita membuat sesuatu mengikut peraturan undang-undang. Bukan saja suka-suka berhenti kan, tak boleh. Okey. Jadi itu jawapan Tan Sri. Okey, soalan ketiga. Okey, saudara mana ni? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada peluang untuk bertanya soalan. Soalan saya simple. Saya tujuan kepada semua, terutama sekali kepada kerajaan pemerintah hari ini. Seorang je akan tuju seorang. Seorang. Okey. Saya nak tuju pada saudara Kamaluddin. Saya very impressed with what you say. Cara kamu kata this is a perfect world. But apa yang terjadi di ground sebaliknya? Kamu kata politik BN, politik bersih. Siapa yang lebih bagus, pilihlah dia. Doesn't happen. Doesn't happen. Okay. My question, this is my question. Cepat. Why are you at the same time saying that this is a politic we want to be,
your leader encourage violence. How do I say this? How could your leader support people like Bekida, Perkasa, and all these things? Okay. On your one hand, you say we are going for good thing. On the second hand, the other thing. And my point is, this politics some say terjadi di Malaysia sebab mereka yang hipokrit daripada ahli politik, polis dan sebagainya. Itu point saya. Agak kecil. Biar yang berhormat jawab dulu. Masih ada lagi banyak lagi. Pengurusi, saudara yang minta yang melontarkan soalan sebentar tadi. I beg to differ, sir. I didn't say this is a perfect world. No, it's not. Okay, I didn't say that. Please, now you ask a question. I heard you. Now my turn to talk. You listen. Okay. I didn't say this is a perfect world. Sabar. You want me to answer? Go ahead. Tak payah. I didn't say this is the perfect world. Dia Seperti mana dikatakan Datuk tadi, kita ada ruang untuk penambahbaikan. Okay. So, yang kedua, kalau you rasa Bekida dan Perkasa ada melakukan perkara-perkara yang betul, tolong laporkan kepada polis. Saya bukan polis. Kalau you rasa ada bukti, laporkan kepada polis. Biar polis ambil tindakan. Itu saja saya boleh katakan. Okey, itu jawapan. Ada jawapan tambahan daripada yang saudara. Saya ingin menjawab tambahan tentang yang tadi yang dipentingkan oleh Perkasa tadi. Bagi saya kadang-kadang ini yang dilema daripada rakyat. Mereka ingin buat laporan polis, tapi apa yang berlaku ialah selalu laporan itu tidak diambil tindakan. Saya nak bagi contoh. Dalam kes Perkasa yang melibatkan pensenaman punggung di rumah Amiga, apa yang berlaku? Timbalan negara membuat kenyataan perbuatan itu tidak salah. Jadi macam mana rakyat nak meyakini pihak polis yang tak faham tentang undang-undang bahawa itu adalah salah, itu bisa. Mungkin dia akan salah kalau sekiranya nama punggung itu dilakukan di rumah pemimpin UMNO baru salah. Ini yang tadi saya rasa statement seperti ini yang seringkali menyebabkan rakyat jadi muak. Rakyat dah muak dengan apa yang berlaku ni. Tentang kes ceramah ni, saya rasa saya adalah orang yang qualified untuk cakap. Sebab saya banyak saman polis. Saya nak katakan, minta maaf, banyakkan pihak polis ini di bawah ini mungkin dan sendiri memahami undang-undang, tapi di peringkat bawah mereka tak faham undang-undang. Mereka hanya terima arahan. Seperti mana mereka terima arahan daripada menteri. Sebab saya nak bagi contoh, apabila Dr. Hatta menyaman OCPD di homepage. So dalam mahkamah, saya tanya dia, apa dia awak faham tentang perimonan aman? Perimonan, dia tak faham apa itu perimonan. Sebab tu akhirnya dia terpaksa di mahkamah telah memutuskan terpaksa bayar 200,000 kepada Dr. Hatta kerana silap menangkap dan silap memahami undang-undang. Sebab itulah sebenarnya saya rasa apa yang berlaku ini, pihak polis ini patutnya dikursus juga untuk memahami dengan betul apa yang berlaku. Okey, terima kasih. Ya, polis yang faham pun ramai jugalah. Boleh nampak. Masuk Tan Sri sendiri. Jadi soalan keempat. Ni saudara sini, lepas tu saudara belakang boleh. Ini dulu. Okey. Siapa dulu tu? Ada tidak? Lepas ni, lepas ada masa lagi. Saya nak tanya pasal berkaitan dengan tadi Dr. Tan Sri Musa Hasan kata pemimpin ni perlu kawal ahli kan. Jadi soalan saya, apakah tindakan oleh pemimpin politik kepada ahli parti yang mana tidak sangsing tindakan tertentu? Seperti kita tahu dalam parti ada tindakan. Kalau contohnya kalau ada ahli pemimpin yang sabotaj ataupun meluahkan satu perkara untuk kepentingan parti, dia ambil tindakan. Kenapa tidak orang ahli-ahli parti sendiri yang punya pengikut dia melakukan tindakan sangsing, tidak dikenakan tindakan apa-apa? Maknanya saudara pasti ada tindakan itu. Sebab saya tengok sebelum ni, saya tengok selama ni pun dari segi macam baling batu ataupun kita nampak secara baling cat sekalipun orang tu tak diambil tindakan secara telus. Media pun tidak mengeluarkan. Jadi apa langkah-langkah ahli politik ini kepada pengikut-pengikutnya tindakan dia tertib? Itu saja Allah alam. Tanya ahli politik bertindak atau tidak, atau tanya polis bertindak tadi yang satu. Dua-dua, tapi saya sekarang ni khusus pada politik. Politik? Ya, kepada parti itu. Kalau parti, okey. Kalau ahli parti, kita orang parti aja.
Saya setuju kepada kalau menada. Kalau tidak Tan Sri nak jawab. Mengapa ahli politik tidak bertindak? Okey. Seperti mana yang saya katakan tadi, kalau ada polisi, kita tidak boleh bertindak kerana kita bukan pegawai kuasa. Kalau mereka ada melakukan, sekiranya laporan itu dibuat kepada pihak parti akan membuat siasatan, ada jawatankuasa di sini. Bagaimana dengan saya? Tapi ini peradaban mereka, tak kisah. Mereka ada cara-cara untuk mengambil tindakan. Kalau ada ahli parti yang terlibat dalam isu-isu, kalau ada ahli parti juga akan dilucutkan keahlian sekiranya dia menyalahi undang-undang. Okey, itu memang ada. Tapi kalau ada di luar bidang kuasa kita ambil tindakan. Kalau bukan di bidang kuasa kita sebagai ahli, dia siapa itu boleh buat laporan kepada pihak polis kerana kita menerima apa-apa tindakan yang diambil oleh pihak polis. Dan mahkamah di negara ini, kalau mahkamah mendapati dia bersalah, dia akan digugurkan juga sebagai ahli. So ini cara-cara parti politik dapat mengambil tindakan. Ada bahagian tugas lah. Ada. Okey, saudara sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca kitab Yeltsin dia cerita politik ni. Kalau dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa politik dia bahasa putih. Tapi kalau bahasa Arab cakap siasat. Kalau bahasa Melayu cakap penagaran. Jadi soalan saya sekarang Nabi Sulaiman, dia merintah dia, seorang pun tak ada penyaya. Jadi politik dia macam mana sekarang? Jadi jawab dia, fikirlah sendiri. Sebab saudara kita pun mengambil bahagian. Lain kali boleh jadi finalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita flashback balik pada perhimpunan UMNO baru ni. Ada satu orang wakil kelab UMNO luar negara. Kata nama saya Yasir. Dia menyanyi mengalirkan lagu warisan, menyebabkan hampir semua perwakilan menangis dan mengalirkan air mata. Soalan saya, UMNO Perikatan dan Barisan Nasional sudah 55 tahun memerintah negara. Dia yang memegang tampuk kuasa, dia yang memimpin bahasa Melayu, dia yang membentuk polisi, perlembagaan dan sebagainya. Tapi dia juga sedih. Apakah persoalannya? Kenapa pemerintah yang memegang tampuk pemerintahan dan menangisi diri sendiri? Disebabkan perbuatan diri sendiri. Jadi saya sedikit bersedih. Yang tadi maknanya kalau ahli politik yang berkenaan itu dengar, dia akan jawab seorangan lah dalam bilik dia. Okey, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azlan Nur Syarif. Tajuk suasana hari ini politik samseng, di mana maruah kita. Kalau di luar negara, kalau berlaku sesuatu bencana skandal, letak kawatan. Kalau saya sendiri berhadapan, saya bekerja di satu tempat di Kelang, saya rasa Malaysia ni dah merdeka. Jadi saya berjumpa polis, saya buat laporan polis, tak ada masalah. Tapi kongsi gelap tu hari-hari kata saya, hari telefon saya. Jadi saya takkan saya nak suruh ketua polis jawatan pula Ada nak buat kiatan maruah. Tapi hari ini saya nak tanya pasal politik samseng. Politik itu menunjukkan kesetiaan. Barisan Nasional, cepat sikit soalan tu. samseng juga kesetiaan. Saya cakap politik juga kesetiaan, politik samseng juga kesetiaan. Apakah selama ini ahli-ahli politik yang setia dari itu, yang ada maruah tadi itu, kerana kesetiaan tadi, gadaikan segala-galanya, baca surat khabar pasal tikam menikah. Soalan saya kepada Ketua Menteri Negara, kepada mantan Ketua Menteri Negara. Okey, Datuk Tan Sri, saya dipanggil Tan Sri, tentang bila Tan Sri mengatakan bahawa Menteri mengarahkan bawah pegawai-pegawai Tan Sri untuk
mengganggu siasatan dan sebagainya. Soalan saya Tan Sri, bila Tan Sri dah tahu, saya adakah dah bertahun Tan Sri? Tahun 2004 je. Cepat soalan. Tan Sri tahu campur tangan. Saya harap Tan Sri jawab apa yang Tan Sri dah buat untuk menjawab soalan saya, Tan Sri. Jadi soalan tak terambung tapi Tan Sri dah faham. Tan Sri dah faham. Benda yang saya buat, saya hanya boleh memberitahu Menteri Leskon supaya jangan terlibat dengan mengarah, memberi arahan kepada anggota bawahan saya. Kerana sepatutnya arahan itu pada saya sendiri. Kerana dalam undang-undang saya bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri, bukan pegawai bawah saya. Itu dalam undang-undang. Jadi saya dah maklumkan. Jadi bila dah maklumkan, patut ubahlah, itu je. Okey. Mana dalam agama pun nasihat itu penting. Jadi Tan Sri dah beri nasihat itu. Jangan tukar. Okey, ada soalan lagi. Kita ada 15 minit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu ni. Saya kemat. Okey. Sini dulu, lepas di situ. Okey. 3 orang berturut. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Saya pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kepada Sinar Harian kerana Sinar Harian memberi yang terbaik pada aktuasi hari ini. Sekiranya Sinar Harian pergi ke Sabah dan Sarawak, saya yakin UMNO PN akan jatuh. Soalan saya kepada P. Kamalan Naden, P. Kamalan Naden, YP Kamalan Naden. Saya nak YP Kamalan Naden ajukan kepada pihak atasan, benarkan Pak Kata Rakyat buat media dalam televisyen. Kalau tidak, saya yakin kalau ada dua-dua pihak Pembakan dan PN ada televisyen untuk dia orang berceramah ataupun aktivitinya sendiri, saya yakin rakyat akan dapat menentu atau dia nak pilih. Jadi itu saya sabar kalau ada ajukan besok segera kepada pemberitaan sudah dibuat, tapi nak segerakan yang berhormat mungkin ada kerja lain. Sampai bila? Pemberitaan sudah dibuat. Cuma waktu ni saja yang berhormat akan jawab. Kali saya nak tangkal kenyataan Datuk Integriti. Bukan Datuk Integriti, Datuk yang berintegriti. Sebab apa kerajaan Kelantan tidak menerima sebab apa? Melalui JPPP, Penabahan bukan kerajaan negeri. JPPP adalah dipegang oleh UMNO. Sedikit reaksi daripada yang berhormat, sedikit daripada boleh diam sikit, masa kita dah tak banyak. Jadi kita perlu beri ruang kepada panelis menjawab. Dan ini perhadapan. Datuk Pengerusi, terima kasih. Saya akan jawab soalan. Dalam jawatan kuasa khas pilihan raya, menambahbaikkan proses pilihan raya, jawatan kuasa telah pun memberi cadangan kepada SPR untuk memastikan bahawa kita akan beri ruang masa semasa pilihan raya umum nanti kepada semua parti politik. Dan sabarlah dulu. Dan pihak SPR juga telah meluluskan permohonan cadangan kita dan Kementerian Penerangan juga telah menerima cadangan tersebut, dan saya dimaklumkan pada pilihan raya umum ke-13 ini Kementerian Penerangan akan memberikan masa tertentu kepada semua parti politik yang akan mengambil bahagian dalam pilihan raya. Terima kasih. Okey. Dan kita harap itulah, siapa tahu kalau PN pemerintah dan yang berhormat ni jadi timbalan menteri kan. Okey, Datuk. Ada sabarlah. Jawapan berkenaan JPP itu senang saja. JPP ada di Sabah, JPP ada di Sarawak, JPP ada di Terengganu dan juga di Johor dan sebagainya. Ini hanya conduit ataupun peraturan untuk menyalurkan kewangan daripada federal. Itu saja. Okey, terima kasih. Itu je kan.
Okey, soalan dua yang terakhir tadi sebelum kita tamat. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita datang kemari bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan di mana kita merayu kepada rakyat dan juga kepada pemimpin agar balik ke pakai jalan. Di mana awal permulaannya tidak akan timbul budaya politik samsing dan berbagai-bagai perkara yang kita ingini berlaku di Malaysia ini. Sekiranya daripada permulaan titik mula daripada rakyat memilih melalui SPR, di situlah titik mulanya negara kita ni akan jatuh atau naik. Di mana ketelusan, kebenaran dan keikhlasan yang inilah amat penting untuk rakyat dan pemimpin bagi membina integriti ataupun integrasi rakyat di masa hadapan. Itu. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Barangkali kalau saudara dah sebut itu semua, saya dalam rumusan nanti tak payah sebutkan. Jadi soalan terakhir. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idrus. Saya nak tunjukkan soalan ini kepada Datuk Kawalan Anda. Saya ketika Datuk sebelum menjadi YB, masa saya lalu ikut Tol Bukit Beruntung, saya ada terbaca satu papan tanda yang paling besar yang mengatakan Anwar pengkhianat bangsa. Saya nak tahu, adakah istilah ini dibenarkan oleh Datuk sendiri ataupun pakatan rakyat sendiri yang menaikkan banner signboard di tempat tersebut. Dan kemudian pada malam-malam saya dapati di rumah-rumah banyak VCD yang memburukkan Pakatan Rakyat. Adakah itu juga politik samsing daripada pihak UMNO, Barisan Nasional dan MIC sekali? Okey. Ni saudara mau yang berhormat jawab kan? Sikit je. Okey, boleh dengar ya? Okay. Minta maaf je, saya tak pernah dapat CD itu dan saya tak lihat. Ya, jadi yang berhormat dah jawab. Tak apa. Yang berhormat ni orangnya bersih barangkali. Dia benda-benda tu dia tak pernah terikut. Okey. Jadi akhir, walaupun saya tadi nak tamatkan dengan soalan terakhir, tiba-tiba saya diketengahkan dengan satu soalan untuk Dr. Muhammad Tabni. Bagus juga lah. Katanya, bagaimanakah IIN dapat jadi independen, mana bebas kalau ia dibiayai oleh Kerajaan Barisan Nasional? Adakah kalau kita bebas jika dibayari oleh Soros? Persoalannya di sini, saya telah mengendalikan IIM ini 7 tahun. Daripada peringkat permulaan, kita memang sehingga hari ini kita mendapat peruntukan khusus daripada kerajaan. Tapi saya tidak perlu laporkan apa tindakan-tindakan ataupun pergerakan kita kepada mana-mana pihak, termasuk Perdana Menteri sendiri. Dan saya kalau lihat dari segi ahli IIM, termasuklah yang paling Tan Seng Giau pun ada, Ibrahim Mustafa Ali pun ada, dan dia selalu membantu kami untuk menjadi resource person dan sebagainya. Apabila kita ada program, dia selalu hadir. Saya juga, macam saya katakan tadi, banyak menjalankan program di negeri-negeri di bawah Pakatan Rakyat, termasuklah juga yang Barisan Nasional. Jadi pada saya, kewangan itu memang kita dapat peruntukan khas daripada daripada kerajaan. Tapi belum ada lagi pada masa ini yang amat berhormat Perdana Menteri memanggil ataupun mana-mana menteri memanggil saya untuk membuat sesuatu. Itu aja jawapan. Okey, terima kasih Datuk. Ya, kita telah mengharungi selama 2 jam berbicara tentang politik samseng. Tanpa kita menjadikan perhimpunan kita ini satu perhimpunan yang samseng. Itu adalah satu kejayaan dan saya rasa
Saya rasa saya sangat berterima kasih kepada saudara-saudari yang telah memberi kerjasama bagi menjayakan program wacana Sinar Harian ini. Dan kita juga terhutang budi, amat terhutang budi kepada keempat-empat ahli panel, kerana mereka mewakili segelintir daripada manusia-manusia Malaysia yang berani ke hadapan untuk berdepan dengan siapa? Dengan saudara-saudari yang amat sensitif, yang amat peka, yang amat berpengetahuan tentang politik Malaysia. Jadi untuk itu kita juga merakamkan penghargaan setinggi-tingginya kepada keempat-empat ahli panel yang sekaligus mampu mengangkatkan tradisi ilmu yang telah terjana oleh Sinar Harian ini ke suatu tahap dan prestasi yang lebih tinggi lagi. Dan bagi mereka yang tidak hadir hari ini, mereka juga mungkin dapat mengikuti program kita ini menerusi MOB TV. Jadi syukurlah kerana di samping 500 yang hadir ini terdapat bakal jutaan lagi manusia yang dapat bersama berkongsi pendapat dengan kita. Dengan itu saya ingin menutupkan majlis ini dengan merakamkan kebahagiaan pada pihak Sinar Harian sekali lagi yang telah menyumbang kepada tradisi ini dan berterima kasih di atas segala sumbangan mereka. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.